Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk soalan ke-10 kertas 2, soalan percubaan Negeri Sembilan 2021 ini, ianya adalah berkaitan dengan taburan kebarangkalian. Okey, kita tengok di sebuah dusun, kebarangkalian buah mangga masak pada tahun itu ialah P. Satu sampel N buah mangga dipilih secara rawak dari dusun itu. Diberi min, okey, dekat sini dah diberi min. Okey, dan juga variance ya. Min dan juga variance. Okey, itu 40 dan juga 15. Okey, jadi dekat sini dia suruh kita cari nilai P. Okey. Ingat balik rumus min dan variance untuk tajuk ini. Okey, min dia sama dengan NP. Okey, variance pula sama dengan NPQ. Okey, apa simbol min? Simbol min yang inilah mu Simbol variance yang macam ni ada kuasa 2. Okey. Jadi sekarang kalau min dia dah bagi 40, okey, variance pun dia dah bagi 15. Okey, jadi tak ada masalah lah ya. Maksudnya NP itu kita dah tahu dia adalah 40. Okey, variance ni kita dah tahu dia 15. Okey, jadi NPQ, okay, kita tahu NPQ sama dengan 15. Okey, min yang NP itu, NP ini dah tahu dah 40. Ya, ni, ni 40. Jadi gantikan saja dekat situ. Ini 40. Ada Q sama dengan 15. So, kita akan dapat Q dululah. Okey, untuk keadaan ini. Jadi Q kita, Q sama dengan 15 per 40. Okey, dalam kebarangkalian ni kita gunalah pecahan. Paling mudah guna pecahan. Jadi kalau 15 per 40, ni 15 ni bukan 13. Okey, 15 per 40 kita permudahkan dia jadi 3 per 8. Okey, kalau Q kita dah dapat 3 per 8, kebarangkalian ni total dia 1. Jadi apa buat? Untuk dapat P, mudah saja. Jadi 1 tolak 3 per 8. Okey. So, dia jadi 5 per 8. Okey, P kita sama dengan 5 per 8. Itu saja. Okey. Kemudian sekarang ni, okey, untuk B, untuk nombor 2, sebuah bakul terdiri daripada 8 biji buah mangga. Okey, kat sini dia kata dalam bakul tu ada 8 biji buah mangga. Okey, didapati kebarangkalian buah mangga rosak ialah 2 per 5. Okey, bila rosak, okey, selalunya kalau kebarangkalian kita guna dalam ni, bila menang itu P, bila kalah itu Q. Jadi kalau ini rosak adalah Q. Okey, bila rosak Q, jadi yang elok adalah P. Okey. Kalau dia punya Q 2 per 5, jadi P dia 1 tolak 2 per 5. Dapat 3 per 5. Mudah sajalah. Kita tengok bawah dia total 5. Jadi kalau yang rosak 2, yang elok 3. Macam tu je. Okey. Sekarang kita akan menggunakan rumus ya untuk soalan ini. Okey, rumus yang kita akan gunakan pada senarai di depan adalah rumus nombor 8. Okey, di mana ini rumusnya cikgu tulis, nanti awak cek baliklah. P di mana X, R-nya. Okey, ini sama dengan, okey, ada NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey, ini diberi kat depan ya. Dia bagi juga P tambah Q tu sama dengan 1. Total pun dia bagi. Okey, kalau sekarang ni kebarangkalian yang dia nak ni, okey, kebarangkalian dia nak ni cikgu highlight, cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 2. Dia nak 2 biji mangga yang elok. Okey, 2 yang elok. Jadi sekarang dia punya kebarangkalian P ini, okey, X-nya mestilah lebih besar sama 2. Sebab perkataan sekurang-kurangnya tadi, simbolnya adalah lebih besar sama 2. Okey, jadi kalau lebih besar sama 2,
Yang elok, kebarangkalian yang elok mungkin 2 elok, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Okey. Jadi kalau kenapa sampai 8? Sebab ni dalam bakul tu ada 8 biji ya. Tapi kalau kita nak kira tu, sampai 8 tu banyak. Jadi ada cara mudah, iaitu kita tolak yang paling sikit lah. Okey, maksudnya kita akan buat 1, kita akan tolak dengan kebarangkalian X sama dengan 1. Dan tolak juga dengan kebarangkalian X sama dengan sifar. Okey, inilah yang akan kita buat. Okey, berbanding kita nak tambah tadi kan 2, 3 sampai 8. Okey, jadi kita masuk saja dalam rumus. Dia jadi 1 tolak yang ini C. Tadi 8 dalam bakul, 1 untuk pilihan R-nya 1 di sini. P-nya ini 3/5 ini P-nya. Jadi 3/5 kuasa 1 dan juga Q-nya adalah 2/5. 8 tolak 1 kuasa 7. Dan tolak pula C-nya 8 tadi pilih sifar. P-nya 3/5 kuasa sifar. Dan Q-nya 2/5. 8 tolak sifar kuasa 8. Okay, 8. Okay, shift C 1. Okay, sama dengan kemudian darab dengan 3/5 kuasa 1 dia kekal lah 3/5 sama dengan, cikgu letak sama dengan ni sebab takut nanti ada math error kemudian kita darab lagi dengan ni sebab dia ada kuasa, cikgu letak dalam bracket lah. Kuasa 7 sama dengan tu kita dapat. Nampak atas ni ada kuasa negatif 3. Jadi kat sini perlu tulis 1 tolak sifar perpuluhan sifar 7 8 6 4. Okey, 4 angka berarti. Kemudian tolak, kita tengok nilai yang satu lagi. 8 shift C sifar. Okey, dia dapat 1. 3/5 kuasa sifar juga 1. Jadi cikgu tak buat. Cikgu tak darab. Cikgu terus je darab dengan 2/5 kuasa 8. Sama dengan. Dia dah bagi macam ni. Boleh tukar lah kalau nak tukar dia dalam bentuk ni kan. Tapi sebab kalau sukar boleh je guna ni. Tak ada masalah kalau ini dia jadi sifar perpuluhan ada 4 negatif 4. Jadi sifar perpuluhan sifar 6. Ambil 4 angka berarti 6 5 5 4. 6 5 5 4. Jom kita tolakkan. Sifar perpuluhan 99. Kita bundarkan 15 lah sifar perpuluhan 9915. Inilah jawapannya. Seterusnya kita pergi untuk B. Apa pun nasihat cikgu ni untuk kita tekan kalkulator tadi. Pastikan berhati-hati untuk B. Di sebuah sekolah, 90 orang murid menduduki satu ujian matematik tambahan. Markah yang diperoleh bertaburan normal dengan min. Dekat sini ada min 45 dan variance 144 dia dah bagi. Yang pertama, dalam ujian itu murid yang memperoleh antara 40 dan 60 markah akan terus dimasukkan ke dalam kumpulan juara. Cari bilangan murid dalam kumpulan juara. Rumus nombor 7. X tolak min tu kan. Dia Z tu sama dengan X. X tolak min per dengan sisihan piawai. Ini dia bagi variance. Kalau variance tu dia tanda dia kuasa 2 macam ni. Jadi kalau untuk sisihan piawai kita punca je lah. Kita punca kuasa kan dapatlah kita punya sisihan piawai. Jadi kebarangkaliannya X itu antara 40 tolak 45 dia punya min. Variance dia sebab ini 144 tadi kan. Punca jadilah sisihan piawainya 12 per dengan 12. Lebih kecil sama. Sini dah jadi Z sebab kita dah guna rumus Z.
Di sini akan jadi 60 pula. Sebab ni markah kedua ni 60 julatnya. Tolak 45 bahagi 12. Ginilah dia. Okey, lepas tu kita akan dapat, okey, ini selesaikan. Akan dapat kebarangkalian di sini negatif 0.417. Okey, Z-nya. Dan ini kita dapat 1.25. Okey, kalau cikgu guna kalkulator, cikgu tunjuk guna kalkulator. Oh, ni tadi tak padam Okey, guna kalkulator, awak tekan mod sehingga jumpa SD ni, tekan 1. Kemudian shift, tekan 3. Okey, sekarang ni sebab dia di antara ni kan. Okey, kita akan pilih Q, yang nombor 2. Okey, nombor 2. Kita masukkan nilai negatif 0.417. Okey, tutup kurung dan kemudian tambah. Tambah sekali lagi, shift 3, pilih balik 2. Okey, masukkan yang ini 1.25. Okey, ini sebab dia di antara dan tutup kurungan sama dengan. Jadi awak akan terus dapat jawapan 0.556. Sifar. Okey, 4 angka berarti kan? Okey, betul, kita dapat jawapan 0.566 sifar. 4 angka bererti. Okey. Cikgu tunjuk juga macam mana kita nak menggunakan jadual. Okey, kalau guna jadual ni dia sebenarnya leceh sikit. Okey, tapi kita tengok jadual Okey, sini. Macam mana yang sebelum tu cikgu nak bagi tahulah. Kita kena cari yang inilah 0.417 ni dengan 1.25 inilah dalam jadual tersebut. Okey, jom kita tengok jadual. Okey, di sini jadualnya. Sebelum tu cikgu lukis dulu gambar tu tadi. Dia lebih kurang macam ni graf loceng ni gini. Okey. Ni okey, sini di tengah-tengah Okey, tadi dia kata 0.417. Jadi dia negatif. Ingat pula. 0.417 jadi negatif di sini lah. 0.417 yang negatif tu. Yang positif tadi dekat sini 1.25. Sekarang kita nak cari, okey, kita nak cari luas di dalam ni. Okey, luas di dalam ni. Okey, tapi bila kita baca dekat sini okey, kita baca dekat sini, kita akan dapat bila kita baca 1.25. Contohnya kita tengok ni 1.25. 1.25. Ni 1.2. 5-nya di sini. Jadi dia dapat 0.1056. Okey, 0.1056 itu dia berada dekat depan kepada 1.25. 0.1056. Okey, maksudnya yang berada di sini, yang pink ni depan ni. Okey, sama juga kalau kita tengok 0.417. Sini 0.41. Okey, 7 mana 7? Sekejap kita cari 7. 7 di sini 25. Jadi kita akan tolaklah ni 0.3409. 25 di hujung. Okey, ini sifar-sifar lah ya. Okey, jadi awak tolak sahaja akan dapat 0.3384. Okey. Ini letaknya di mana? Okey, ini letaknya dekat sini. Okey, sebenarnya benda ni kan dia simetri. Okey, dia akan baca di depan. Maksudnya kalau awak baca kat sini, maksudnya sebenarnya kita baca kat positif tu, dia baca di depan. Tapi sebab dia simetri, dia samalah nilai dengan sebelah sini. Okey, faham Okey, tapi sekarang kita nak yang purple yang cikgu loretkan di tengah. Cikgu highlight lebih sikit purple ni cikgu loretkan di tengah. Okey, kebarangkalian di bawah loceng ini adalah 1. Jadi sekarang kita perlu tolak kiri kanan ni lah, hijau dengan yang magenta tu. Ini adalah 0.3384 tadi kan. Okey, jadi kalau kita menggunakan jadual, awak kena faham inilah. Jadi akan dapat apa? Dia akan dapat 1. Kita ada 1 tolak dengan 0.3384 dan tolak juga dengan 0.1056. Okey, nanti kalau awak cek guna kalkulator, kira dia akan dapat jugalah 0.566 sifar. Jawapan tetap sama, jadi terpulanglah cara mana atau kaedah mana yang nak digunakan.
Okey, tadi tu yang kita dapat ni 0.566 sifar adalah kebarangkaliannya. Okey, belum selesai ya. Kita nak cari bilangan murid. Cari bilangan murid. Ini cari bilangan murid dalam kumpulan juara. Okey, total dalam kumpulan ni 90 kan? Ni kat atas ni ada 90. Okey, jadi senang sahaja. Kebarangkalian ini kita darabkan dengan 90. Okey, jadi kita akan dapat jawapannya adalah 50 orang murid. Okey, itu saja untuk B. Okey, kita tengok nombor 2, B2. Diberi 63% orang murid lulus dalam ujian tersebut. Hitung markah minimum untuk lulus ujian itu. Okey, 63%. Okey, maksudnya kita tak tahu. Okey, dia punya markah minimum Jadi sekarang kebarangkalian di mana X-nya minimum. Minimum tandanya lebih besar sama. Markah tak tahu letak M. Okey, sama dengan ini kebarangkaliannya 63%, jadi cikgu tulis 0.63. Okey. Jadi yang ini kita akan guna rumus atas ni juga, Z tu dia akan jadi M. Okey, tolak. Okey, dia bagi tadi guna min atas ni sama min 45 perkan dengan sisihan piawai dia tadi 12. Okey, yang ini kita kena carilah luas bawah graf loceng tu tadi. Tapi kalau kita tengok balik loceng ni okey, cikgu lukis loceng semula. Okey, luas bawah ni tadi cikgu kata 1 kan? Okey, 1. Bila 1 maksudnya sebelah ini 0.5, sebelah ini pun 0.5. Jadi sekarang kalau 0.63, okey, dia akan melebihi line tengah tu lah, maksudnya kat sini. Ni. Semua ni. Okey, itu adalah 0.63. Okey, ini kita perlu cari jadual. Sebab ini kalau yang tadi yang atas, okey, kita tengok sebelah. Kita ada nilai Z. Sini kan. Okey, jadi kita akan tengok di tepi lah. Sini kan nilai Z. Kalau yang ini kebarangkaliannya, okey, ni sekarang 0.63 tu di dalam ini. Okey, jadi bila dia di dalam, kita pun akan tengok jadual di dalam. Okey, jadi cikgu bawakan dia. Tapi sebelum tu, ini adalah maksimum ya. Maksimum untuk jadual ini adalah 0.5. Jadi apa perlu buat? Kita perlu tolak dulu. Okey, 1 kita perlu tolak. 1 tolak 0.63. Okey, berapa agaknya tu? 0.37. Maksudnya di sini 0.37 tu di sini. Okey, jadi sekarang kita cari dekat sini. Dalam ruang dalam ini 0.37. Okey, tu dia. Cikgu dah jumpa. Dia di sini. Yang paling hampir. Awak kena ambil yang atas sikit dari dia. Kalau macam ni tak boleh. Dia tak cukup. Okey, ni 0.3669 tak cukup. Ini terlalu banyak. Jadi ini yang sesuai. Jadi 0.37 kita perlu tolak 7. Okey, tolak 7. Jadi kita tengok kat ujung. Dekat mana dia? Sini tolak 7. Okey. Jadi macam mana nak baca dia? Kita akan baca. Okey, ni 0.332. Situlah yang akan cikgu baca. Okey, jadi dekat sini cikgu dah dapat. Yang ini adalah sifar. Okey, sebab dia sebelah sini dia negatif Negatif 0. Berapa tadi? 0.332. Okey, ni dia kedudukan dekat graf ni. Okey, sebab dia sebelah kiri dia jadi negatif lah. Okey. Jadi sekarang apa nak buat? Darab sahajalah ni dengan sana. Okey, negatif 0.332 darab 12. Okey, sama dengan kemudian tambahkan dengan 45. Okey, kita dapat 41.016. Okey, dia nak minimum. Maksudnya kena lebih dari 41. Jadi kita akan pilih 42. Ya, okey. Jadi kat sini tulis dulu 41.016. Jadi markah minimum sama dengan 42.
Okey, itu saja untuk video kali ini, dan ini adalah soalan terakhir yang cikgu bincangkan untuk kertas 2. Dah lengkap dah daripada soalan 1 hingga 15 dalam playlist yang sama. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.